Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka, kamu mengira bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sesungguhnya kamu akan dikembalikan kepada kami. Apakah kamu mengira, kamu menyangka kami menjadikan kamu dengan sia-sia? Kami menjadikan kamu dalam keadaan main-main? Dan kamu juga menyangka bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sadaqallahul azim. Yang dirahmati Allah, Abang Syarif pengurusi, Tun Haji Nazri kita, Pak Cik Nazri, Mudir Dewan Pengajian Imam Syafi'i. Kita ada tokoh lama-lama, Pak Cik Din, Pak Amin, Pak Cik Bari, hafizahumullah. Semoga selalu sentiasa diberkati dan dipelihara oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah ikhwan, summa alhamdulillah. Bila sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari, dia bercerita tentang su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang bertanya kepada Nabi tentang puasa pada hari Arafah. Nabi jawab dengan ringkas. Nabi kata puasa Arafah itu, Nabi kata pada sahabat yang bertanya, pada puasa Arafah itu Nabi kata tukaffiru sanatul madiyah wal baqiyah. Kelebihan puasa Arafah itu, dia boleh mengkifaratkan dosa yang lalu, madiyah, yang telah lalu, wal baqiyah, dan dosa yang berbaki. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kelebihan, bila ditanya oleh sahabat yang sama, dia kata bila ditanya pada Nabi tentang puasa Ashura, Nabi jawab, Nabi kata puasa Ashura itu dapat menggugurkan dosa yang telah dilakukan. Kemudian sahabat ni juga kata, orang tanya kat Nabi, kenapa Nabi suka puasa pada hari Isnin? Maka Nabi jawab, hari itu aku dilahirkan, dan hari itu wahyu diturunkan, dan aku diangkat jadi Nabi. Ini semua dalam riwayat Muslim. Jadi bila lihat kepada puasa Arafah ni, dia lebih sikit daripada puasa Ashura, iaitu dosa kita setahun yang berlalu, dan sekiranya masih berbaki, puasa Arafah boleh cuci. Allah ampun dosa kita. Ialah para ulama kita bincang dosa apa yang diampun. Dia orang cakap dosa kecil diampun dengan puasa Arafah. Tapi bila diampun, sekiranya masih berbaki, maka puasa Arafah tu tak duduk diam. Dia akan cuci calat, dia akan selesaikan yang berbaki. So yang berbaki ni apa, kita pun tak tahu. Mungkin dengan kita puasa daripada subuh tadi bakmi sampailah ke sini, kita itu tukaffiru sanah madiyah, setahun yang berlalu, bukan yang akan datang kan, yang berlalu, yang dah lalu setahun dicuci. Puasa Arafah tu cuci besarnya. Lepas tu kalau ada baki, wal baqiyah, kalau masih ada belen, dia cuci sampai habis. Ada ulama kita kata yang dicuci itu dosa kecil. Dan ada ulama kita kata Nabi tak sebut dosa kecil, dosa besar. Yang disebut diampun dosa, tukaffiru, dia menghapuskan, mengkifaratkan dosa. Kemungkinan diampun dosa kecil dan juga diampun dosa besar berdasarkan nilai keikhlasan kita puasa. So ada orang bila dia puasa, dia jadi lain. Dia tengok kelebihan puasa Arafah, ada pelajaran demi pelajaran yang dia dapat. So jiwa dia lain. Ada orang pula dia puasa Arafah, puasa macam biasa, tapi jiwa dia tu macam tak berkembang, macam tak hidup. Dia macam tak boleh nak merasai rahmat ilahi.
So mungkinlah orang standard yang kedua ni puasa tu boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi kalau orang tu macam Pak Amir, kita kata kita ni dah berumur kan, bukanlah tua sangat, cuma kita ni ada umur. Hak ni semua bukan tak ada umur, korang umur Pak Amir, daripada korang segi umur. Tapi pengalaman hidup itu menyebabkan banyak benda kita dah teroka, kita dah lalu. Bila sebut pendekatan diri pada Tuhan, jiwa kita jadi sayu lain macam Pakcik Din. Macam umur kita ni Pakcik Din. Macam Pakcik Din junior saya sikit lah. Bila sebut umur lagu kita ni, kita sebut mati, kita rasa lain. Kita rasa dia tu bukan macam benda main-main dah. Tapi macam kat orang muda, kita sebut mati, dia bukan tak yakin mati tu ada, dia ada. Tapi dia punya dia masih young kan, dia lain. Kita main umur lagu ni, ialah kita nak buat puasa Isnin Khamis, kita nak puasa 13, 14, 15 kan. Kalau orang kata pada kita adalah sunat saja pun, memang sunat, tapi kita dah terima benda sunat tu lain macam. Pasal kita mula fikir berapa lama kita dah hidup, berapa baki daripada hidup kita, persiapan kita nak bertemu Tuhan. Jadi kalau hati kita ni dia pelan lain mendekat diri pada Allah, dia boleh rasa impact dia, maka ibadat yang kita buat itu, kemampuan dia mengikis dosa kita lebih mendalam. Maka pasal itu Nabi sebut untuk Arafah ini tukafirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah ni boleh mengkifaratkan dosa kamu yang setahun telah lalu, dan kalau ada baki, dia cuci lagi, dia tak duduk diam setahun yang dah lalu. Jadi kalau tahun sudah puasa, alhamdulillah lah. Tahun ni lagi puasa, alhamdulillah. Bermakna dosa diampun. Kalau ada baki, tahun sudah punya puasa Arafah pun tak duduk diam, tahun ni punya puasa Arafah pun tak duduk diam. Jadi dia cuci ni sampai kita jadi cuci sungguh. Subhanallah. Dan tambah lagi, lepas daripada kita puasa Arafah, besoknya kita raya. Dan tambah lagi, kalau memang pada diri kita itu besok raya kita nak terlibat dengan korban, pada diri kita itu ada petanda-petanda sunnah untuk orang berkorban. Subhanallah, lagilah. Dan besok pula pergi sembahyang raya, ikut lagi langkah-langkah sunnah Nabi. Bila nak keluar pergi sembahyang raya, kita dah get ready nak keluar pergi sembahyang raya, tak usah makan. Keluar dengan perut kosong lagu tu. Saat lagi lepas sembahyang baru kita makan, dengan mengikut cara sunnah lagu tu lagi. Lebihlah lagi diampun dosa kita oleh Allah. Lebih-lebih lagi penghayatan korban tu kita buat. Oh subhanallah. Maka besarlah kurnia Tuhan pada kita. Inna syani'aka huwal abtar. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang ada jahat dengan kamu Muhammad, orang-orang yang ada jahat dengan kamu Muhammad, abtar, Tuhan akan putuskan mereka, Tuhan akan rosakkan mereka. Allah jaga kita dengan ibadat yang sebesar ini. Jadi kita alhamdulillah ikhwan, kita syukurlah pada Allah, kita boleh mengihya'kan sunnah sebegini punya besar lah. Jadi besar tak besar hati-hati kita lah. Kalau hati kita menerima dengan ahlan wa sahlan pemberian Tuhan, kita kata alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kullu, syukur ya Allah, segala puji seluruhnya bagi Engkau yang telah menyediakan sarana-sarana mendekatkan diri pada Engkau. Kami syukur. Alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tuhan yang telah menyempurnakan nikmat yang baik-baik ini untuk kita. Alhamdulillah, kita ambil. Kita ni ikhwan, jangan lupa sampai bila-bila. Jangan kita lupa sampai bila-bila. Apa dia? Pertama, berdasarkan daripada surah An-Nisa, kata para ulama kita, kalau tak silap saya pada ayat 124 atau 125 antara tu, iaitu Allah Ta'ala perintah kepada kita dalam ayat itu menjaga iman. Bila kita beramal saleh, Allah suruh kita jaga iman. Allah guna perkataan wa huwa mu'min.
Dia beramal, dia mendekatkan diri pada Allah dalam keadaan dia mukmin. Artinya iman, artinya amal soleh, segala kebajikan kalau dibuat dalam keadaan tidak mukmin, maka dia jadi habaan mansura dalam surah Furqan. Dia jadi seperti debu yang berterbangan. Maka Allah suruh kita jaga iman. Apa yang merosakkan iman, kita kena jaga. Perkara bagi rosak iman ni kita boleh kata dia terpecah jadi dua. Naw'ani. Dia ada dua. Satu, rosak iman dengan makna kafir. Rosak iman, bila rosak iman jadi kafir. Ini kita kata wal'iyadzu billah min zalika. Minta Allah simpang. Satu. Dan itu kita tahu. Dan lagi satu, rosak iman bukan makna jadi kafir, tapi amalan yang kita buat itu tidak akan dapat menolong kita pada hari kiamat. Seperti yang Nabi sebut dalam riwayat Muslim berkenaan dengan Nabi kata, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa dia orang yang muflis? Iaitu orang yang muflis. Bila Nabi tanya pada sahabat dan sahabat bagi jawapan, kami fikir sahabat kata orang tak ada dirham, tak ada dinar, tak ada mata'. Nabi kata dah, al-muflisu min ummati. Nabi kata dah, ini aku nak cerita muflis daripada umat aku yang bangkit di hari akhirat. Nabi sebut dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zakat. Tapi dalam masa yang sama, masa dia duduk dalam dunia, dia buat orang ni, dia kata orang ni, dia qazaf orang ni, dia fitnah orang ni. Bila sampai di hari akhirat, orang-orang itu masa di dunia tak dapat pembelaan, maka di hari akhirat minta ditebus. Maka apa Tuhan buat? Allah kata ambil semua kebaikan yang dia buat bagi pada orang tu. Tengok-tengok tak berbaloi lagi, hak dia buat tu banyak sangat. Ambil dosa kawan yang diinaya di dunia bagi kat dia. Maka apa jadi pada dia? Dia muflis. Maka dia pun disembah masuk ke dalam neraka. Bahagian ini para ulama kata, bahagian inilah yang banyak orang tak dapat menyelamatkan diri daripada menjaga iman. Sebab Nabi kaitkan dengan iman. Hadis pendek, Nabi kata tak sempurna iman kamu kalau kamu tak kasih saudara kamu macam kamu kasih diri kamu. Itu kaitan dengan iman. Iman tak sempurna. Iman tak sempurna ni kalau balik di hari akhirat, masalah lah kepada Tuhan yang punya iman. Tak sempurna. Ini pada bahagian yang kedua. Perkara-perkara yang boleh merosakkan amal. Amal tak rosak kalau iman itu tidak menurun. Pasal itu Ahlus Sunnah dengan kaedahnya yang berbeza dengan mazhab-mazhab akidahnya lain. Ahlus Sunnah dengan kaedah dia, iman itu naik dengan amal saleh dan iman itu turun dengan maksiat dan kufur. Dibuat iman kita halawah, kemanisan iman tu kita tak dapat. Kita mungkin ada iman, tapi kita tak rasa nikmat iman. Manusia bila tak boleh rasa nikmat iman, apa akan jadi pada dia Pakcik Din? Dia tidak akan dapat rasa nikmat syukur iman. Kalau nikmat syukur iman dia tak dapat rasa, macam mana dia nak hifzul iman? Dia nak pelihara iman. Dan iman ini terpelihara dengan sunnah. Kita jaga amal kita dengan apa? Dengan sunnah. Kita jaga iman kita dengan apa? Dengan sunnah. Bila Allah cabut daripada hati dia nikmat rasa, apa jadi Pakcik? Kalau kita makan macam tu punya sedap, kawan ni tak ada nikmat rasa, dia boleh maki ke orang. Dia ni duk kata sedap, dia tu duk kata sedap, dia kata kamjat apa? Sedap apa? Tengok orang demam. Kita duduk sebelah bakmi, alhamdulillah anggur mah. Alhamdulillah. Kita duduk sebelah dia kecai leh. Tapi masalah dia orang bagi ke orang sakit, tak bagi kat kawan sebelah ni. Dia makan, orang tu kata lidah pahit bakmi. Lidah pahit. Maka semua benda nikmat tak jadi nikmat. Tak apalah, itu bahagian hidup dalam dunia, mata'ud dunia. Tapi kalau dia ni tawab hati, dia tak boleh rasa iman itu nikmat, macam mana dia nak syukur? Macam mana dia nak pelihara? Bila dia tidak ada syukur,
dia tidak ada muamalat dengan iman, dia tidak ada hubungan interaksi dengan iman, dia tak boleh menjaga iman, dia tak boleh pelihara iman, maka semua amalan yang dia buat tidak akan dapat menyempurnakan. Maka ini bahagian kedua yang banyak orang tak dapat menjagakan diri mereka. Maka ayat daripada An-Nisa tadi kata pada kita, wa huwa mu'min. Kita ni buat ibadat. Kita pakai baju Melayu, kita pakai jubah, kita pakai apa pun, pakai kepiah pendek, kata bila orang tengok kita ni, orang nampak kita ni orang ibadat. Agak-agak abang syarik lah nak pergi kelab malam pakai lagu ni lah. Tak ada. Pondan tu pun tak mau tengok kita. Dia tak abang haji silat lorong. Tak ada orang buat maksiat. Wahai baju Melayu ni bukan melambangkan agama apa pun. Dia baju tradisi satu kaum. Tetapi dia adalah simbol. Dia adalah simbol kepada ibadat. Sehingga automatik kalau kita pergi kerja pun kita pakai baju Melayu, kita pakai kain, pakai kepiah, orang pun tengok kita juga. Orang kata ambil subuh sampai ke sini. Subuh sampai ke sini. Ya. Dan orang ni kalau dia ahli maksiat, dia akan pakai satu uniform. Uniform yang dia pakai itu bukan uniform melambangkan ibadat. Dia automatik macam tu. Kenapa pakai lagu ni? Dan kita pun dengan pakaian dia tu nak masuk dalam zon ibadat, kita tak berani. Maka setiap benda ni kita buat, ini nama dia secara zahir. Secara zahir kita tengok, kalau orang pakai lagu ni bukan nak pergi masjid lah, kan? Walaupun Encik Saleh kita kata bukan kod yang nak menghadap Tuhan, Ida, hati yang tulus ikhlas menghadap Tuhan. Tengok-tengok ada lipstick kat baju. Abang pergi masjid pakai kod. Kau ingat tak boleh pergi masjid pakai kod? Hati yang ikhlas menghadap Tuhan. Betul lah, itu betul lah. Cik Saleh kata tu betul lah, tak dapat dinafikan. Tetapi bila kita buat ibadat, saya pakai baju Melayu, sahabat pakai baju Melayu, pakai kepiah, zahir, semua orang nampak, tak ada siapa khilaf di mata kata kita tak buat ibadat. Tetapi Allah Jalla wa'ala, dia melihat dengan cara dia. Tuhan tengok kita ni dengan cara dia. Kita pakai baju betul dah, kita melangkah di tempat betul dah, kemungkinan kita buat ibadat tu pun betul. Tetapi Tuhan nak tengok uniform kebatinan kita. Apa dia? Ikhlas kita. Pasal tu Quran kata sebaik-baik pakaian adalah libasut taqwa. Khairul libas libasut taqwa. Sebaik-baik pakaian yang kamu nak pakai adalah taqwa. Sekarang ni dari segi pakaian zahir dah betul dah. Kita dah puasa dah, kita dah buat dah, kita dah memenuhi dah. Orang beriman ni tak mendedahkan aurat. Orang beriman ni jaga aurat. Orang beriman ni jaga solat. Tapi orang beriman juga menjaga hubungan muraqabah dia dengan Tuhan. Dia malu ketika Tuhan pandang dia, dia tak ikhlas pada Tuhan. Dia malu ketika Tuhan pandang dia, dalam diri dia itu ada perkara-perkara yang Tuhan tak suka dalam hati perut dia. Maka dua-dua tu kita kena cantum. Untuk apa? Untuk satu perkara tadi. Apa dia? Jaga iman. Maka kita berkewajipan jaga iman sampai hari kita mati. Satu. Dua. Lepas kita dah jaga dah semua iman kita cantik elok, kita kena jaga hubungan hati kita kepada Allah yang kita namakan dengan ikhlas secara mutlak. Tadi dalam sembahyang kena ada ikhlas, dalam puasa kena ada ikhlas, dalam hidup kita ni kena ada ikhlas. Yang Allah sebut dekat Nabi Ibrahim kan, Allah kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tengok dia punya step. Inna salati wa nusuki. Tengok. Mula kita belajar dengan apa? Sembahyang. Ikhlaskan diri dalam sembahyang. Lepas tu ikhlaskan diri kita dalam nusuk. Nusuk ni sama ada kita baca dengan satu sudut, nusuk itu bermakna haji, ataupun nusuk dengan makna yang kedua ibadat. Dua-dua boleh pakai, ibadat ataupun haji.
Bermakna mulakan belajar ikhlas dengan solat. Sebab solat ni dia tak lama, 10 minit 20 minit. So, cuba belajar ikhlas seikhlas mungkin. Lepas tu naik nusuk. Bila kata nusuk, dia lebih luas lagi, sampai pada peringkat wa mahyaya, seluruh hidup ni kena ada ikhlas. Wa mamati, dan mati pun ikhlas lillahi rabbil alamin. Ini bahagian kedua kita kena jaga, ikhlas kita dalam hidup. Sebab kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, habislah kita. Bila hati kita tak boleh hidup dengan Tuhan, kita habislah. Sebab last kali tengok apa akan jadi dengan jasad kita masuk dalam tanah. Pak, habis. Mata duk kerah lagu tu, badan kerah lagu tu. Biar setengah jam mati katil. Kalau kita lunjuk tangan dia lagu tu, biar 1 jam 4 minit, kalau tak ada orang duk pipi-pipi, kerah lagu tu saya masuk kubur. Sudah tak ada apa yang berguna lagi dah. Tetapi hati tu tak hidup. Pasal tu dia kata qalbin salim, qalbin munib, hati yang salim sejahtera, hati yang munib, yang sentiasa ada nak kembali pada Tuhan. Ada satu cerita pendek. Cerita ni cerita pendek. Satu orang dia kata saya ni Tuhan uji banyak. Dulu saya senang, lah ni saya susah sikit lah. So ada kawan tanya, sembang-sembang tu kawan tu tanya, Tuan susah macam mana? Dia kata, saya punya bisnes pun dah tak jadi macam dulu. Hari ni saya punya hidup, dia kata, takat-takat lepas bayar sewa rumah, kereta saya, dengan bil api, bil air, makanan, saya tak boleh nak macam dulu. Saya tak boleh nak apa, mewah lah, hoha-hoha macam dulu. Dia tak boleh hoha-hoha dah. Betul. Kawan ni, yelah kawan, bila orang dah start cerita, pasal tu cerita ni jangan start. Cerita ni dia no ending. Story ni dia no ending. Dia tak ada titik. Agak-agak Tuan semua tu berapa banyak Tuan pakai? Kawan ni duk bayar macam kita lah, bangsat macam kita ni. Kalau kata tak ada duit bayar duit api, duit air ni boleh bayar. Dia kata rumah saya sebulan 6,000, kereta saya 2,000. Dia sebut takat tu pun dia kena Parkinson. Rumah dia 6,000, dia kata susah. Dia bayar 6,000, kereta sebulan 2,000, bil api, bil air dengan makan sikit-sikit. Berapa duit tu? Cik, rumah 6,000, kereta 2,000. Rumahnya 6,000 ni besar mana rumah tu? Rumah yang pernah saya duduk 10 tahun silam, 250 je sewa. Besar mana, 2 bilik, 1 dapur, ruang tamu dengan tengah satu. Rumah kampung 250 dulu lah. Ni baru saya duduk banglo dulu ni. saya pun tak mau cerita banyak lah kan. Dulu dia bayar 6,000. 6,000 dia bayar rumah dia, itu sebulan gaji. Tapi dia perhabis untuk rumah. 2,000 kereta, 8,000. Api ayak untuk rumah besar lagu ni berapa duit agak-agak? 1,000, 9,000. Makan lagi. Bermakna korang-korang 12,000 dalam tangan dia, kan? Dia kata apa? Dia kata dia susah. Jadi kawan hak 2 orang ni dengar, dia pun pening. Dia kata kalau dah rumah kena bayar 6,000, awak tak pergi sewa rumah yang bayar 1,000, kan 5,000 berbaki dalam tangan. Dia kata nak buat lagu mana, Tuhan uji saya susah lah ni. Susah. So moral of story ni apa dia? Ini cerita pendek. Moral of story ni apa dia? Manusia, dia melihat apa Tuhan bagi pada dia tak pernah sama. Tak pernah sama. Kita Pak Mit, kalau boleh dapat sebulan 6,000, tak usah kira dia bayar dia rumah, kita dapat sebulan 6,000, Allah Pak Mit, kita raja Hindu tiap-tiap bulan.
Tahun ni Dipawali, tahun depan Tepusam, Dipawali pula, Tepusam pula. Kalau kita boleh dapat sebulan 6,000, kita tak kata kita susah dah. Dekat dia 6,000 tu bukan belanja hidup, belanja rumah. Tak masuk api ayam, dia kata dia susah. Artinya sangat sukar kita nak ikhlas dengan Tuhan, sangat susah. Pasal itu dia menjadi syarat hidup, bukan syarat beribadat, syarat hidup. Kita kena jaga iman, kita kena protect kita punya ikhlas pada Allah. Dalam ibadat lagilah kita kena ikhlas. Dan last sekali, yang ketiga, kita kena ingat sampai bila-bila kita bersemuka dengan Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan, bicara apa pun tentang Tuhan, Tuhan tak mau tengok kita buat apa-apa acting depan dia kalau tidak ikut Nabi dia Muhammad. Jadi kita puasa Arafah. Tu sebab kita lah kita puasa Arafah ni pasal apa? Kita kena beritahu satu je, pasal Muhammad beritahu ada puasa Arafah, baru Tuhan nak terima Arafah kita. Kita pergi beritahu kata kita puasa kerana birthday kita hari ni, semua tu Tuhan tak mau ambil tahu. Tuhan nak tahu puasanya, hang puasa tu Muhammad buat ke tak? Sebab ibadat ni Pak Mik, sekurang-kurangnya pattern ibadat, dia ada nama dan dia ada fadilat. Sekurang-kurang dia ada nama, dia ada fadilat. Apa nama ibadat kita buat dan apa fadilat dia? Puasa Arafah, nama dia puasa Arafah. Apa fadilat dia? Puasa kita setahun yang telah lalu dan yang baki diampun. Itu fadilat dia. Kita puasa hari birthday kita, apa nama? Nawaitu Saumardin Mauludi. Macam aku puasa esok hari maulud aku. Apa fadilat dia? Fadilat ni kita tahu daripada Allah kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad. Ni fadilat ni apa? Kita puasa nisfu Sya'ban. Apa fadilat dia? Nama dah ada nisfu Sya'ban. Fadilat dia? Fadilat itu kena datang daripada Allah dan Rasul. Tak, kalau tak jadi ibadat. Jadi ikhwan, hatta kita pegang biji tasbih, mesti cara Muhammad. Tak, kalau tak ada nilai. Kenapa? Kita perlu cara Muhammad, kita perlu ikhlas dan jaga iman. Cuba lihat, ketiga-tiga landasan ini sangat berhubung di antara satu sama lain. Kerana imanlah manusia ikhlas, kerana imanlah manusia mengikut Muhammad. Ikhlas dan mengikut Muhammad itu tanda apa? Tanda iman. Tanda iman kepada siapa? Kepada Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Maka kita dalam kondisi apa pun ikhwan, ketika kita bicara soal kita dengan Tuhan, tak boleh ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kita dengan Tuhan. Kita angkat tangan nak baca doa. Kita angkat tangan nak baca doa. Kita dengan Tuhan, bukan kita dengan orang. Pasal tu agama ajak kita pakcik, bila kita ziarah orang sakit, jangan sampai keadaan orang sakit tu minta kita doa. Dari kita ke Tuhan, kita tengok nasib dia. Kita tengok Tuhan uji dia dengan apa? Apa kita nak minta? Kita kata, arqika, aku pohon pada Allah supaya Allah sembuhkan engkau. Allah sembuhkan engkau. Jangan sampai orang tu minta ke kita. Orang ni bila dia minta kita buat satu benda, tak cantik. Tak cantik. Dia mau kita buat sebelum orang minta. Agama ni ajak kita ikhlas, ikut Nabi Muhammad sebagai simbol apa? Iman. 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 So tiga-tiga ini kita kena ingat, tak berubah. Saya nak kata sepatah, saya kata ni agak berat sikit lah, tapi kita baru puasa, dosa kita diampun setahun, okey lah juga. Katalah sikit, lama tak kata. Ikhwan, apa saya nak kata? Kita ni ikhwan, esok di hari akhirat Allah nak hisap kita. Allah nak hisap kita kan. Awal-awal lagi dah kata dah, daripada Al-Quran, sunnah beritahu pada kita, semua orang akan lari tinggal kita. Isteri tinggal suami. Betul?
mak tinggal anak-anak. Hatta tengok kiamat, ibu yang mengandung pun lucut dia punya kandungan, kan? Dia jadi macam orang manusia, jadi macam orang mabuk. Ini almar'u yafirru min akhihi, lari orang paling sayang, dia lari pada saudara dia. Habis yang tak lari, bahkan dia akan datang tolong kita, hanya Muhammad. Hanya Muhammad dengan syafaat dia. Semua orang, semua di kalangan umat Muhammad, semuanya nak jaga diri masing-masing. Hak saya nak kata ni, antum fikir ini, saya fikir siapa pun kita ikut, hatta para ulama sekalipun kita ikut, kita sebutlah nama ulama besar-besar mana. Bahkan kita duduk belajar agama ni, sepanjang kita belajar agama, kita didedah dengan nama-nama para ulama, pandangan-pandangan mereka, istinbat yang telah mereka cipta. Saya percaya satu benda, kalaulah mereka hidup balik sebelum berlaku kiamat, kalau Allah bagi mereka hidup balik, mereka tengok kelaku-kelakang kita, saya percaya satu perkara. Apa dia? Mereka akan suruh kita bertaubat dengan cara kita. Kenapa? Mereka akan beritahu pada kita, jangan ada siapa pun disandingkan dengan Muhammad, walaupun kami sekalipun. Maka di kalangan kami berpandangan, boleh salah, boleh betul. Itu kemampuan manusia. Tapi bila kita nak ikut, kita mesti ikut Muhammad. Mereka ni datang membantu kita. Pasal tu kita tengok kan, Syekh Nasaruddin punya jasa, dan ulama-ulama, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Raf'ul Malam, dia menulis buku dia, menulis apa, ucapan para ulama di akhir hayat dia. Kalau ada apa yang aku kata ni khilaf dengan Rasul, dia kata apa? Tinggalkan, tak ada pertahan. Ada orang baca tulisan mereka ini, orang kata itu tawaduk dia. Ini bukan tawaduk, ini keyakinan mereka. Keyakinan mereka. Kalau ada apa yang mereka cakap ni terkhilaf dengan apa yang Nabi cakap, tinggalkan mereka. Pasal itu kita disuruh belajar Quran dan Sunnah. Kita belajar Quran dan Sunnah, automatically, is it true? Kita akan jumpa perkataan para ulama. Belum lagi orang mengaji Quran dan Sunnah tak jumpa perkataan ulama. Betul Pak Cik Din? Kita mengaji Quran, mengaji Sunnah, kita jumpa, katalah kita start dengan Sahih Bukhari. Habis Bukhari bukan ulama. Bukhari pula perkenal kepada kita sanad. Muslim, sanad sulasi, sanad rubai, nama-nama rawi. Siapa rawi-rawi tu? Lepas tu kita baca Sahih Bukhari, kita jumpa Fathul Bari. Fathul Bari ni apa? Kitab yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Jumpa nama ulama. Dalam Fathul Bari berapa banyak nama ulama mazhab kita jumpa. Ada ulama yang kita tak pernah kenal nama, dan nak baca nama dia pun tak tahu. Tak tahu nama. Ada ulama nama Ibnu Halin, Ibnu Hal. Alamak, Raja buat hal ni. Tak tahu Mami. Awak nama dia tu tak pernah dengar. Zanurji, Imam apa? Zanurji, kita tak pernah dengar nama. Imam Al-Baji, mewakili mazhab Malik, tak pernah dengar nama. Imam Al-Jassas, mewakili mazhab Abu Hanifah, kita dengar tu, alamak, yang duk ada pun main pula, mana punya baji dia kata, mana punya duk main. Kita tak pernah dengar nama dia, Pak. Tak pernah dengar nama dia, Pak. Tidak ada orang mengaji Quran dan Sunnah tak jumpa para ulama. Tetapi kalau orang itu start dengan satu-satu ulama yang dia condong, belum tentu dia jumpa sunnah. Belum tentu dia jumpa sunnah. Hebatnya ulama sunnah ni, tak ada seorang suruh meletakkan mereka setinggi Nabi dan Rasul. Dan Pak Cik Bari
tengok sampai hari ni dalam pelajaran sunnah ni tak pernah kita jumpa satu mazhab. Tak pernah jumpa satu mazhab. Kita mesti akan jumpa lebih banyak mazhab. Berbeza dengan orang mengaji satu mazhab, dia tak akan jumpa pandangan yang kuat. Macam mana nak buat lagu ni, macam mana nak buat lagu ni, dia tak akan jumpa. Tapi orang yang mengaji sunnah jumpa. Subhanallah. Jadi imam-imam ni depa tak suruh kita ikut depa sampai ikut depa tu tinggal Muhammad. Depa tak benarkan. Dan ini adalah satu musibah dan malapetaka. Masalah kita hari ni, kita tak sedar yang tu. Syarat kita buat ibadat, jaga iman, jaga ikhlas dan ikut cara Muhammad. Dan imam-imam ni semua, sebagai contoh saya katalah Abu Hanifah, dia perkenal, dia bicara satu perkara hukum. Kemudian datang Imam Malik cakap, datang Imam Syafi'i cakap, dan Imam Ahmad cakap. Mereka ni akan bercakap untuk apa? Untuk perkara yang mereka rasa ulama tu bercakap tentang Nabi, korang tepat. Dia akan bagi pandangan dia. Dia kata hadis tu bukan maksud lagu tu. Dia bukan nak khilaf dengan dia tu. Dia cuma nak bagi tahu yang benarnya, yang setakatnya aku tahu macam ni hadis ni. Ini maksud hadis ni. Mereka bukan nak angkat diri mereka, mereka nak angkat sunnah. Dia berbeza dengan kita. Kita mengaji-mengaji, akhirnya kita ikut satu orang, kita tinggal sunnah. Dan ketika kita buat benda tu, kita terlupa 3 amanah yang Tuhan bagi pada kita tadi. Jaga iman, jaga ikhlas, beramal dengan cara Nabi Muhammad. Dan hatta kita nak zikir, zikir yang paling orang tak sedar kita buat ke tak buat masa kita tidur. Kadang-kadang kita pun tak sedar kita buat. Pasal apa? Lena awal zikir ke doa aku ni, kira zikir lah. Kita pun tak sedar. Kalau zikir lepas solat ni, orang boleh tengok, orang boleh teropong. Kalau kita diam-diam, dia kata Wahabi. Kalau kita roya hoa-hoa, dia kata geng kita. Tapi kalau kita tengah-tengah masa nak tidur, kita pun duduk terlentang lagu tu, bini kita kata, awal landing nampak, aku duduk zikir lah, tak dengar apa pun. Awak nak riau masa satu rumah, pergi hang dengar. Wahai kawan tu dah duduk tangkap lalok dah. Hati kita zikir seorang-seorang, ikut dah cara Nabi, Allah akan hukum kita. Di hari akhirat, cuma Muhammad saja mai ke kita. Orang lain semua lari pada kita. Dia mai dengan syafaat, dengan pertolongan, dengan doa yang akan tolong kita. Allahu Akbar. Jadi kerana itu kita tak perlu samakan hidup kita dan amal kita dengan orang. Mesti samakan dengan Muhammad. Ada satu orang sebut, dia sebut hadis tentang kopi, hadis lagi satu kopi, 3 hadis. Kopi, tasbih, lagi satu apa cik? Yang bestnya dia kata hadis yang dia nak sebut ni adalah hadis yang tidak ada dalam kitab sunan. Maksudnya hadis ni pakcik, selama Nabi hidup, Nabi tak sebut hadis ni. Nabi telah sebut hadis ni dalam mimpi. Bila satu wali ni mimpi, dia kata dekat Nabi, haddathani. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ya hadithni, ya Rasulullah, bagi kat aku satu hadis. Maka Nabi kata kat dia, aku sampaikan pada kau hadis ni yang aku tak pernah sebut masa aku hidup. Bacalah dalam mana-mana nama kita hadis tak ada. Nabi telah bagi pada kawan ni. Hadis tu cerita pasal biji tasbih, kita berzikir pakai tasbih. Hadis tu cerita pasal kelebihan makan kopi. Nabi puji orang makan kopi. Sahibul qahwah ni Nabi puji orang makan kopi. Sebab apa? Kelebihan kopi tak dapat dikhilafkan lagi. Dia menyegarkan mata, dia buat kita buat tahajud. Inilah dilema dia. Orang macam ni, kerana mereka tak kenal Nabi, kerana mereka tak tahu apa makna jaga iman, jaga ikhlas,
beribadat dengan cara Nabi, dan mereka tak tahu apa makna sunnah, mereka tak tahu larangan-larangan membikin sunnah dengan sendiri, jadi macam ni. Pasal tu syekh-syekh kita akan beritahu apa pakcik, masyayikh kita akan beritahu, dalam dunia ni mereka kata, kalau kita nak bercakap pasal satu benda yang kita tak ada ilmu yang cukup pun kita takut. Mai satu kereta, katalah kereta BMW, kita tak tahu apa pasal BMW, kita dah buat cakap pandai. Kita tengok tayar dia bunga makan dalam kan, kita kata ni bukan tahan, kenapa aku habis kawan yang jual BMW tu dia kata tak samai kedai ni lah lain kali. Tak usah lagi, dia kata sakit pun boleh, malu pun boleh. Orang akan kaji lagi kan. Tak apa, dia kata kadang-kadang kita cakap salah pasal kereta, salah lah, tetapi dia kata macam mana kita boleh cakap pasal Allah dan Rasul dalam keadaan kita tak tahu. Lebih kena hati-hati, cakap pasal Allah, cakap pasal Rasul. Kalau dah kita kaji, kita teliti, tiba-tiba tersalah, kemungkinan ada kemaafan di sisi Allah. Pasal kita dah kaji dah, tapi ini tak kaji. Ayat kan yang Imam Malik tafsirkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum kan, ayat tu kata dah sempurna kan. Tiba-tiba syekh ni bagi tahu ni hadis Nabi tak pernah sebut masa dia hidup, lepas mati baru dia sebut. Hadis tu. Ta'rif hadis pun dia tak tahu, definisi hadis pun dia tak tahu. Dan Imam Malik kata apa? Siapa buat satu bid'ah dalam Islam, lepas tu dia rasa benda tu baik, apa dia tuduh kat Nabi Muhammad? Pengkhianat dalam risalah. Ini dakwah-dakwah menuduh Nabi khianat. Pasal itu disebut tentang du'at ala abwabi jahannam, iaitu mereka berdakwah tapi Nabi kata mereka menyeru manusia ke dalam neraka jahannam. Mereka tak tahu apa. Mereka kata kalau kita pergi ziarah mayat, pergi ziarah kubur hari Jumaat, lepas tu baca Yasin, Allah akan ampun dosa kita. Lepas tu dia kata Bukhari riwayat. Wow, amazing. Senang. Siapa pergi ziarah kubur pagi Jumaat, baca surah Yasin, Allah ampun dosa mak dia dalam kubur, bapak dia dan dosa dia. Siapa riwayat? Bukhari. Ya, selama ni kita duk baca Bukhari, duk baca Fathul Bari, kita kata tidak ada hadis menentukan hari ziarah, tidak ada hadis yang menentukan bacaan apa nak baca. Yang sahihnya hanya bagi salam dan berdoa untuk orang mati. Itulah yang paling sahih. Baca-baca Quran ni tak sahih. Dia orang kata Bukhari. Tak kacing gigi kita. Kita boleh pergi buat cek COVID-19 tu. Kita kena COVID ke dia kena COVID? Dia kata Bukhari. Ada yang sahih Bukhari. Dia pun ni sampai tak tahu apa. Dia kata ke kita sampai tak tahu apa. Dia paling best ada satu ceramah. Tapi ni semua ceramah geng-geng ada tauliah ni. Tak ada tauliah dia tak boleh lebih pasal dia takut kan. Dia kata sebenarnya tuan-tuan, Allah telah cerita pasal COVID-19 ni dalam Quran. Hanya kita yang tak nampak. Kata macam mana? Dia kata surah Qaf ayat 19. Surah Qaf ayat 19. Qaf itu bermakna COVID, 19 itu 19. COVID-19. Nak jadi kartun pun sikit-sikit sudah lah. Ini orang-orang yang duduk atas mimbar, bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Mereka dipanggil ke atas meja-meja kuliah, mereka dipanggil berpidato. Mereka boleh sebut surah Qaf ayat 19. Qaf itu bermakna COVID, 19 itu 19. Tu saya kata nak COVID ni nak eja dengan Qaf ke dengan Kaf? COVID ke COVID? Ayat 19. Simple lah. Umar pun tak tahu, Nabi pun tak tahu. Al-Mangkuk wal-Hayun boleh tahu. Simple. Kenapa hidup ni jadi simple? Kerana bila tolak Nabi Muhammad, kita punya perjalanan tu lancar.
Sebab kita bila buat benda tak ada aturan sukatan. Dan contoh simple lah, cuba panggil orang tak tahu masak gulai, suruh masak, dia balin lah apa yang dia boleh balin. Dia tu tunjuk halba campur, dia lepas halba campur. Jintan manis pun dia lepas. Dia tu tunjuk kayu manis pun dengan kayu-kayu tu dia lepas. Bila hidup, dia masak, dia tak tahu aturan dan sukatan. Orang yang tahu sukat duk cemas dah, muka nak jadi biru. Ni gulai apa dia ni buat? Gulai apa dia ni buat? Dia ni kerana tak tahu aturan, balik lah. Rasa apa tak penting apa. Bila manusia ni dia tolak Nabi Muhammad, dia tak tahu kata aturan beribadat, aturan hidup Nabi Muhammad tu kita punya sukatan. Dia tak tahu. Itunya Allah cerita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Lepas itu umat kita suka terkejut bila kita nak ambil ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tu, nak ambil balik ayat tu, nak ihyakan balik. Orang kata nak apa? Nak membumikan balik ayat tu, nak menjanakan balik ayat tu. Umat kita terkejut. Kita nak solat, ingat ayat ni, Muhammad itu uswatun hasanah. Sembahyang macam Muhammad, macam Muhammad. Sembahyang macam Muhammad. Dia jadi terkejut lah. Dia akan tanya, kalau sembahyang macam Muhammad, yang kami duk belajar sembahyang macam Tok Guru ni macam mana? Tak apalah macam Tok Guru tu baik tapi kita macam Muhammad. Habis Tok Guru nak lempak tak mana? Loh, lempak pilah tak mana boleh lempak. Dia tak tanya Nabi. Pasal apa jadi kejutan budaya ni? Pasal cara dia dilatih belajar. Pasal tu kalau kita sembahyang raya kan, kita baca khutbah sekali je. Oh no. Tak apalah buat di cuba buat di masjid aku tu tengok. Khutbah sekali. Nak cakap lepas tu turun. Semua nanti duk riak subhanallah, subhanallah. Yang buat sujud sahwi pun banyak nanti. Khutbah sekali. Pasal kita dah diajak khutbah raya dua baca macam khutbah jemaat. Tanpa dibawa kita kepada hadis Bukhari tu. Kita tak tahu pasal tu apa saja berkaitan dengan Nabi Muhammad, jadi kejutan. Dulu pakcik, ini baru jadi di Pulau Pinang pula, dalam Malaysia ni, kita ni baru tahu. Saya ingat lebih kurang dalam 10 tahun ke 8 tahun kebelakangan ni saja, iaitu takbir raya hari Arafah. Baru sangat. Dulu orang takbir raya, orang tunggu maghrib. Lani-lani lah. Baru dah subuh dah. Subuh kita puasa tadi kan, dah takbir dah. Dulu-dulu subuh saya ingat lagi masa saya tu takbir bukan kata kena tengok, kena maki. Tak erti jangan duk jadi imam. Bodoh orang tua-tua duk ada, tak mau tanya. Pasal apa pergi takbir raya subuh-subuh? Pasal apa subuh? Pasal raya haji kan. Dalam kitab kata lagu tu. Tapi amalan umat kita bukan lagu tu. Pasal tu kita ambil apa yang Nabi ajak, apa yang umat buat, dia mesti ada kontradik. Yang ni lah yang nak ubah sangat susah. Kenapa? Kerana kata ulama kita, benda yang paling susah dalam hidup kita ni ialah apabila kita bertemu dengan ujian. Sangat susah nak buat keputusan. Ujian emosi, ujian perasaan, ujian penglihatan, pendengaran, dan ujian apa? Memikirkan apa akan jadi kalau berlaku perubahan. Nak jadi apa? Ujian ni sangat besar. Sangat besar. Pasal tu Dr. Nur Hisham dia sedih kan, bila orang pergi ke mahkamah seramai tu, dia sedih. Di kalangan yang pergi tu ada juga wakil rakyat. Yang sebahagian wakil rakyat kononnya masuk parlimen duk bagi tahu pada kita stay at home. Last sekali merekanya out home. Siapa yang langgar undang-undang? Kalau orang itu boleh duduk dalam parlimen menggubal undang-undang, awak langgar undang-undang, apa ini? Kalau rakyat langgar undang-undang, kita kata macam-macam. Itu yang dia sedih lah. Mereka jadi jentera nak lawan dengan COVID ni, yang dalam ayat 19 surah Qaf tadi ni. Sikit punya nak lawan ke? Kita dengan begitu saja pergi. Itulah ya kawan.
Kita bila ada ujian, kita selalu gagal. Grafik kita belum menunjukkan kita cemerlang dengan ujian. Tengoklah sewaktu kita cemah, boleh tak kita kata qadarallahu ma syaa fa'al? Kita belum boleh buat lagi. Kita dah belajar tapi belum boleh melaksanakan lagi. Jadi apa-apa pada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mampu tak kita? Untuk bagi nasihat pada orang sangat senang, untuk kita adaptasi. Lepas itu Allah hantar Nabi Muhammad membimbing kita, mengajak satu persatu seluruh yang mendekatkan diri pada Allah. Insan yang cemerlang ni dah ajak pada kita, dan semua yang menjauhkan kita kepada Allah, yang mendekatkan kita kepada neraka, semua dia ajak kita menjauhi. Jangan buat begini. Pasal sahabat nak ambil batu besar sikit aja balin kepada jamrah, Nabi kata jangan. Terus dia kata halakal mutanatti'un, binasa orang yang melampau. Wahai batu tu orang kata gede sikit aja, besar sikit, Nabi kata tak, macam aku. Subhanallah. Tapi kerana umat tak tahu benda ni, itu jadi masalah. Kita kata tak payah solat, tak payah usolli, dia rasa macam lagi baik tak sembahyang lah, Puan Haji. Soli pun tak boleh kata, lebih baik tak sembahyang lah, Puan Haji. Sedangkan kita kata Muhammad yang tak buat. Nak azan, tak payahlah duk kata apa tu Pakcik Bari ya. Tu saya duduk dengan Pak Long. Kita Pak Long tengok muazzin kita. Dia lepas dia azan, dah habis dia azankan la ilaha illallah, lalu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, dia istighfar, astaghfirullahalazim, tak tahu bunyi qala. Itu la haula wala tu bunyi qala. Dia istighfar lepas azan, macam mana lepas azan dia buat dosa besar. Kalau kita pergi habaq ke dia mesti ada pertembungan perasaan. La haula wala tu bukan sebutan yang biasa-biasa, besar kan? Takkan tak boleh sebut. Tapi dia terlupa. Yang mengajak kita sebut la haula wala tu siapa dia? Muhammad lah. Maka Muhammad tahu nak letak tak mana. Tapi asuhan itu tidak. Saya pun tidak tahu nak kata punca gagal ulama ke, gagal siapa tak tahu. Tetapi ada ruang kegagalan. Ya. Dan itulah kita hari demi hari kena. Antum senang kan nak jadi orang yang berjaya. Saya tutup dengan satu kisah pendek. Pasal tu saya tak lebat kuliah maghrib, Pakcik. Hari ni saya bertarung main kuliah maghrib, Pakcik. Saya duk kata dalam kereta ni, nasi orang nak buka puasa dalam kereta macam mana ni. Kereta sampai tak berjalan duduk depan. Kalau kuliah saya happy, tapi kalau orang nak buka puasa, lagi lepas buka puasa dia kata mamak ni kamjat betul. Orang Penang kan boleh cerita ni. Saya nak bagi satu kisah ini, balik tolong fikir dan bagi jawapan pada saya. Ini berkaitan dengan perubahan hidup, bukan senang. Dan perubahan ini sebenarnya mencakupi laki-laki dan wanita. Tetapi literal cerita dia macam pergi pada wanita, tapi hakikat cerita laki-laki dan wanita. Perubahan. Ibrahim datang kepada kita, yang Muhammad sambut kehidupan Ibrahim dengan doa, ialah perubahan besar. Salah satu sebab Ustaz Kamsani, I think Ustaz Kamsani you can agree with me. Berkemah buat duduk mah. Kita tahu Ibrahim kahwin dengan Sarah, setelah Ibrahim kahwin dengan Hajar, setelah dia kahwin dengan Sarah dulu. Betul? Betul Haris? Ke Abah salah? Ibrahim kahwin dengan Hajar kan? Okay. Ibrahim kahwin dengan Hajar dulu. Ke dia kahwin dengan Sarah dulu? Dia kahwin dengan Sarah dulu lah. Macam saya kahwin dengan Siti Salwa dulu, baru dengan Hajar. Sama. Itu kan contoh nak mendekatkan kepahaman. Baik Pakcik Din. Allah yang menyusun semua hidup. Tapi tengok perubahan. Kita bicara soal Sa'i. Sa'i ada kena-mengena dengan Hajar dan Ismail, betul? Zamzam, betul? Ismail lah. Cerita kampungnya kaki Me'el lah.
Yang kaki me'eh tu dipukul kan. Tak apalah walaupun ada cerita lain, tapi point dia macam tu. Betul. Kaabah kemudiannya dibina oleh Ibrahim dan Ismail, dan akhirnya jadi ibadat. Sebelum Ibrahim bawa Hajar datang ke Mekah, Kaabah tak ada. Zam-Zam tak ada. Kaabah dalam surah Al-Baqarah, Mekah dikata sebagai tempat wadi ghairi zar'in. Masa tu Zam-Zam tak ada, Kaabah tak ada, apa tak ada, dia dikatakan wadi, satu lembah yang dia kata menjuram ke bawah lagu tu, baliknya bukit terbuka. Ghairi zara', tidak ada satu tumbuhan boleh hidup, tak ada. Allah menjemput Hajar dengan perantaraan Ibrahim, suruh meletak Hajar di sini untuk mencipta. Dulu dalam surah Ibrahim kan, Nabi Ibrahim bila dia nak keluar meninggalkan anak dia, antum baca surah Ibrahim, doa Ibrahim, kata Rabbi askantu zuriyati, betul, dalam surah Ibrahim, Tuhan, aku tinggalkan zuriat aku di wadi yang kosong ni. Apa Ibrahim minta pada Allah? Tuhan, faj'alahu afidatan, beri kepada mereka makanan, buah-buahan. Jangan kosongkan tempat ni Tuhan, aku tinggal anak aku kerana Engkau Tuhan. Banding dengan hari Ibrahim doa tu pakcik, dengan hari ni pakcik, memang doa dia makbul 100%. Apa tak ada Abang Syarik di Mekah, tong yang pun ada. Tong yang pun ada. Boleh fikir Abang Syarik, macam mana tong yang boleh ada? Dahsyat. Baik, perubahan dia apa? Bila Ibrahim kahwin dengan Sarah, dengan Hajar, Quran cerita kecemburuan itu ada pada Sarah. Betul? Ini disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam buku dia Qisasul Anbiya. Kahwin, maka Sarah kata dekat Ibrahim, boleh tak bawa dia keluar? Maknanya Sarah kata dekat Hajar, Hajar dengan Sarah ni apa hubungan mereka? Hubungan mereka madu. Dia pun bukan hubung kakak dengan adik kan? Hubungan madu. Daripada awal lagi isteri Nabi kena benda ni. Walaupun Ibrahim kahwin dengan Hajar, dengan Hajar tu dengan izin Sarah. Bukan dia pergi siam kahwin mai habaq kata ni adik hang hidup elok-elok. Tak ada. Wallahi Ibrahim melaksanakan syariat Tuhan. Tapi akhirnya Sarah kata boleh tak bawa dia keluar. Tengok, ketika datang ujian akan datang nikmat di belakang dia. Yang kita hari ni kan, kita tak tahu. Keluar Hajar, kemana nak bawa Hajar? Kemana nak bawa Hajar? Kalau based on Ibrahim punya apa yang ada dalam dia punya mind ni, kemana nak bawa Hajar? Tak ada arah. Mereka, Tuhan, wajhatu wajhika, aku hadapkan wajah aku pada Engkau Tuhan. Kemana arah anak bina aku ni? Allah bagi arah, Allah bagi wahyu kepada Ibrahim, arah dia ke Mekah. Palestin dengan Mekah, Allahu Akbar. 1000 meter je ya. Sekian 1000 kilometer. Kita sembahyang 1 meter pun rasa jauh amat-amat dah. Tapi Alhamdulillah lah, kita sembahyang 1 meter ni Tuhan meraihkan kita. Kan dulu orang tak mau rapat-rapat, Allah renggang terus pada muka. Alhamdulillah lah, patut sujud syukur dah. Dulu duk kata sok dia buat buka badak aja. Lah renggang dia pula mongot. Kamjat tu. 1000 kilo. Bagaimana kenderaan dia pakai? Dia pakai baral ke? Dia pakai unta ke? Dia pakai apa? Ulama mula bincang. Ulama kata kemungkinan masa tu Allah bagi buruk pada dia. Dia pergi tak sana. Dan bila dia letak di sana Bakmi, Hajar tanya sepatah yang disebut dalam Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kata Hajar, Allahu amaraka bihada.
Hajar kata, Tuhan kah suruh hang letak kami di sini? Sebab dia tengok cara suami dia letak dan pusing kenderaan tu nak balik. Terus dia tanya sebab tu, Allahu amaraka bihaza. Abang, Tuhan kah suruh buat dari semua? Dia nak tahu Tuhan kah suruh buat, Kak Sarah kah suruh buat? Kalau Kak Sarah suruh buat, abang tak patut. Saya isteri abang. Walaupun saya isteri kedua, tapi hukum isteri sebenarnya dia tak ada isteri pertama, isteri kedua. Hukum layan sama. Tapi pasal apa jadi satu dan dua? Pasal kahwin terawai lah. Kalau kahwin serentak pun masalah juga. Isteri pertama Pak Mit, isteri kedua. Jadi segi hukum bagi nafkah, jaga sama tak sama Benan? Tak mau jawab nampak? Ini hukum. Hukum jangan disembunyikan. Hukum. Sama. Apa yang bagi pada bini pertama, bagilah pada. Bagi itu bukan mesti bagi apa? Bagi fair and square. Tak, bagi apa yang diperlukan. Kalau bini pertama macam Tuan Ram, bini kedua biasa, takkan nak bagi fair and square. Bini pertama dengan kecil manis, darah tinggi dengan kolesterol, bagi bungak derian, bagi mampus kat dia. Bini kedua pakcik dengan apa pun tak ada pakcik, pagi-pagi duk lari, duk jogging, duk hiking, duk diving. Apa satu penyakit tak ada, kita bagi bubuk derian. Tak ada apa. Betul bini pertama kata, tengok kawan tu dengan bubuk derian, dengan bubuk semua bagi kat dia, dekat I tak bagi apa. Ini semua, mana ada lelaki-lelaki boleh adil? Kita kata adil lah tu. Hang kalau makan bubuk derian, hang tak tidur katil rumah, tidur ward hospital. Adil lah tu. Masalah adil ni, kita duk kata kalau bini pertama melantak ikan bawai, bini pun melantak ikan bawai. Siapa kata adil macam tu? Adil letak sesuatu kena dengan, ya. Bini pertama dengan batuk, kong-kong batuk bukan kata kita tak boleh tidur, satu flat jaga. Pikir buah muktan bila letak kat dia. Tak betul lah. Kita fikir buah muktan bagi kat bini pertama. Bini pertama tak ada batuk pasal dia baru balik hiking. Dia jenis rabat bukit. Dia baru balik diving. Dia jenis selam dalam laut. Jadi tak ada penyakit. Oh, kat dia tu bagi tarian, hak dia tu semua bagi. Bagi semua. Kat kami ni tak bagi apa. Memang tak bagilah. Kalau bagi kat hampa, kena bagi kain kapal lepas tu. Mana boleh bagi kat hampa lagu tu. Jadi adil bukan lagu tu. Adil bukan lagu tu. Sarah nak tahu satu benda je, Hajar nak tahu. Allahu amaraka bihaza. Abang buat ni kerana Allah kah? Kerana nak layan Kak Sarah? Ibrahim jawab, Allahu amarani. Allah buat. Salah satunya, kenapa Hajar boleh membuka Mekah? Kerana sistem kahwin dua. Kerana sistem kahwin dua. Ya. Terbuka kota Mekah. Kerana tak mahu dua orang ni berkelahi. Ya Allah, kalau kita kata besarnya sa'i, besarnya ukuf di Arafah, betul? Besar lagi penyebabnya. Allah keluarkan Ibrahim, keluarkan Hajar, kerana Allah nak merancang sesuatu di belakangnya. Pasal itu datang ayat Quran pasal kahwin dua, meraihkan ini. Apa Quran kata? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Betul tak Kapten? Saya tanya. Nabi kahwin dengan Aisyah seorang je anak darah. Lain semua Nabi kahwin janda, betul tak? Kalau orang kata ke kita, kalau nak ikut sunnah, nak kahwin dua-dua lebih-lebih ni, semua kena kahwin janda. Orang kata lagu tu. Betul, Pak Mi bisa dengar dah. Kasih dengar sorang-sorang. Orang kata, nak ikut sunnah sangat kan? Kalau nak kahwin muda, kahwin janda. Nabi semua kahwin janda. Nabi kahwin janda, betul tak betul? Betul lah. Tapi tengok apa Quran kata. Quran kata, kalau kamu nak kahwin, fankihu, hampa semua pergi kahwin, ma taba lakum minan nisa. Quran tak sebut darah, Quran tak sebut janda.
Atau bahasa sekarang, apa lagu tu kata apa? Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Abang Syarif pilih yang mana? Tak orang ni pilih Abang Syarif. Abang Syarif tadi jadi pengurusi dahsyat tu saya tengok. Tiba-tiba sepi ya. Saya berani Abang Syarif, saya tak takut. Saya pasal anak saya backing saya berani Abang Syarif, dia buat backing. Dia tak apa backing dia. Quran kata kahwinlah tabalakum, wanita yang baik-baik minan nisa. Bukan dia sebut janda, bukan dia sebut. Kenapa? Kerana Hajar itu hamba. Nak dapat wanita yang baik ni susah. Nak dapat janda senang, nak dapat anak dara senang. Yang baik itu susah. Maka bila kita nak kahwin, tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Lepas tu Quran kata, fa in khiftum, kalau khawatir ada pada kamu wanita baik ni kamu tak boleh jaga, jangan rosakkan wanita yang baik. Masuk Hajar dalam hidup Ismail, Sarah terganggu. So, jangan masuk Hajar dalam hidup Ibrahim kan, Sarah terganggu kan. Maka Allah kata, Ibrahim, keluarkan dia. Dia tak layak disakiti. Dan memang sistem hidup, siapa yang jadi bini kedua akan dicemooh. Perampas lelaki orang. Sehingga kan di kalangan wanita takut nak kahwin dengan lelaki orang. Pakcik, yang mana berdosa pakcik? Seorang perempuan kahwin dengan lelaki orang ke berdosa? Seorang lelaki kahwin dengan bini orang ke berdosa? Ya. Pakcik berani. Kerana saya tak kelihatan masih Aisyah. Saya suka orang yang berani. Ya. Betul. Dia akan jadi mangsa keadaan. Walaupun dia pembaik. Bila Allah nak bagi syariat poligami ni kepada Ibrahim, terbukanya sebuah negeri. Macam mana syariat ni menggegarkan hati manusia. Sebenarnya bukan wanita punya hal. Ini adalah perasaan manusia. Dia bukan delima wanita. Dia kadang-kadang berpunca daripada lelaki-lelaki. Dia sebelum kahwin dia duduk perangat bini dia. Jaga esok aku kahwin hang tahu nasihat. Dia duduk perangat daripada awal. Jaga hang buat aku lebih kurang, besok aku kahwin aku tak balik dah. Dia kawan tu tak boleh. Dia benda ni jangan buat lagu tu. Senang saja. Sengat-sengat pergi kahwin, buat balik tunjuk. Bagi tahu macam Ibrahim kata, ni Sarah, ni Hajar. Siapa dia orang gaji? Tak, Madua. Anak kata apa? Pasal tu kan ada keluar gambar tu kan. Dia kata dengan wanita tak perlu minta izin, cuma minta maaf je. Pasal wanita ni darul maaf. Dia kata maaf. Minta maaf ya. Abang minta maaf, nak buat aku mana? Ini bicara hati. Oh, dengan saya hari tu pun bicara hati, dengan betina ni pun bicara hati. Esok nak kahwin nombor 3 lagi senang. Kenapa senang? Kerana bini pertama akan beritahu pada bini kedua, padan muka. Hari tu macam mana aku rasa lah hang rasa. Lepas tu orang kahwin 3 senang, kahwin 4 lagi senang. Ya. Tetapi sistem ini, kerana sistemnya sukar, terjadinya syariat rukun Islamnya kelima. Dahsyat ikhwan. Dahsyat, sangat dahsyat. Perubahan itu dahsyat. Perubahan. Nak sampai Hajar nak dapat anak, Sarah nak dapat anak. Ya, bila Hajar dapat anak, dilema Sarah. Maka Allah gembirakan juga Sarah. Tengok wanita ni, walaupun cerita ni wanita, tapi saya tak kata wanita, saya kata manusia. Bila dia mula redha dengan Tuhan, dia akan redha dengan qada Tuhan. Allah bagi Ishak. Allah kata kami gembirakan dia dengan Ishak. Hajar dapat Ismail, Sarah dapat, ya Allah itu. Maka bagi gembira lagi apa dia? Bagi gembira kepada Sarah lagi. Apa dia? Sembelih Ismail.
tak sembelih Ishak. Ya Allah. Tapi nampak macam sembelih Ismail macam berat lah kan. Tapi apa Hajar terima? Hajar terima dengan lapang dada. Ibu menerima. Jawapan ada pada anak. Anak kata, satajiduni insya-Allah minas sabirin. If'al ya abati if'al. Ayah buat. Kalau Allah yang suruh sembelih, dia jawab sebiji macam mak dia jawab masa Ibrahim tinggal. Ya Allah, di mana nak tumpahnya kuah kalau tidak dilangkaui. Langkaui. Sudah tukar. Ya betul Pak Min. Ibu, kalau dia dengan anak dia selalu dia bentuk anak dia. Pasal tu kalau ibu karaoke, anak karaoke. Ibu duduk di rumah, duduk tergedi, anak terhege-hege. Dia tengok mak dia. Kalau mak di rumah baca Quran, anak mesti baca Quran. Tapi kalau mak duduk seorang-seorang Hindustan, Korea, cerita Korea, ni ibu mana pakcik? Anak mesti ikut. Pasal tu dia kata al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebiji mak dia jawab if'al, dan Allah rakam jawapan. Ayah buat, dan ayah akan dapati saya orang yang sabar. Ya, bila datang ujian akan datang nikmat. Kerana dua keluarga besar ini kita dapat syariat haji dan korban. Ya. Pasal itu orang yang nak berpoligami, dia kena jaga kemuliaan poligami. Saya tak suka guna perkataan poligami, saya suka guna perkataan kahwin. Kerana poligami ni dia ada makna lain kat kita. Kata nak poligami, lepas poligami monogami lawan poligami. Kalau poligami satu bapa dua mak kan. Monogami pula satu-satu. Dia bukan, kita tak tahu lah bahasa apa dia pakai bila. Tapi Quran kata fankihu, kahwin ni maksud dia apa? Diberi kehormatan pada wanita, masuk meminang, minta, kenuri, ada walimah, ada kesyukuran, ada doa, itulah kahwin. Jangan kahwin sengat-sengat. Pasal dia ada wali, dia ada mak, dia ada pak, dia ada keluarga. So keberanian, kemampuan, wiqar, kewibawaan itu kena ada pada lelaki itu. Dia jangan memandang, jangan buat pandangan kepada kahwin itu jadi rosak. Dan wanita juga kena jaga kehormatan. Dengar kata lelaki kahwin lagi satu, hantuk pula kat tembok, berdebu hantuk. Aku ni biar pecah kepala lah, puas hati. Kata pasal apa pecah kepala puas hati, jadi Hindu raya kan? Dah, dia tak tahu lah jantan ni duduk tak duduk. Nak kahwin lagi satu. Nak kahwin lagi satu bukan masalah. Dia tidak salah dari segi morally dan legally. Moral dan legal tak salah. Salah dari segi apa kahwin dua ni? Saya pun tak tahu kenapa saya cakap tajuk ni. Tiba-tiba macam suddenly. Saya pun tak pernah ada niat nak kahwin. Cukuplah. Dialah hatiku, dialah jantungku. Cukuplah. Untuk hari ni lah. Untuk hari ni. Esok kita pun tak tahu esok nak jadi apa. Macam boleh jadi esok pakcik kan. Kata kuliah maghrib 9.40 tak mandi lagi pakcik. Boleh kalau mai semua tidur dalam malam ni. Hamba ayalah dan rokak esok. Jadi wanita yang marah dengan sistem kahwin dua, dia jangan mencalarkan agama dan marah dia. Jangan. Sebab dia juga pemegang agama. Betul tak? Ceraikan aku. Kau jantan tak guna. Siapa marah? Tak guna. Dulu kau nak kahwin dengan aku, kalau aku tak kahwin, apa? Tembak apa dia kata? Nak bunuh diri lah. Bangkus. Sekarang dapat kau kahwin, jantan tak guna, mau tembak dengan senapan gajah. Siapa nama dia? Siapa nama isteri Abang Kus yang marah tu? Sarah. Tidak. Tina. Jangan Tina. Siapa Tina? Last sekali kawan tu main bagi nasihat kan.
Saudara ni kahwin je pandai, undang-undang tak pandai. Beginilah, malam ni rumah sana. Betul juga kata dia. Last kali Cina tanya, abangku, siapa nama isteri yang kedua? Nama Fatimah. Semua ni kena ingat pakcik, penting. Ya. Last kali bahagia. Memang mula tak bahagia. Bola tak bahagia tu pasal kita yang tak pandai bawa. Tapi baik nak marah ataupun nak jadi isteri kedua, ataupun orang yang nak marah pada pasangan yang kahwin dua, dia kena lihat kepada setiap kita adalah pemegang syariat. Kita ada maruah yang kita bawa. Hatta saya ada maruah yang saya bawa. Kadang-kadang saya tak sedar pun. Syariat setuju tak? Kita ni semua ada maruah kita bawa. Kita kata kita tak ada apa-apa buat mik. Tapi kadang-kadang bila orang marah pada kita, orang tahu kita duk medis kan, itu perangai bawa-bawa dia tu. Betul? Wahai kita main mengaji ke dis, nak main mengaji, tapi bila orang marah dengan kita, dia kait kita dengan satu benda supaya drop satu benda. Kita ada marah sunnah. Tadi 3 perkara kita bawa: iman kita, ikhlas kita, Nabi Muhammad. Jadi bila kita nak marah, jangan korban 3 benda ni. Kena istighfar. Pasal tu Abang Kus kata dekat Tina, betul, istighfar Tina. Betul. Rupanya dia mengaji lama juga bab ni. Ya, istighfar. Betul dah. Akhirnya kerana itu salah satu sebab Hajar Ibrahim bawa Hajar keluar. Itu yang menjadi polemik besar terjadinya syariat ibadat korban. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita. Pasal itu sampai hari ini kita, Quran kata salamun ala Ibrahim, sejahteralah kepada keluarga Ibrahim. Dan kita pun dalam selawat kan, selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Semoga Allah memberkati kita ikhwan. Saya mengucapkan selamat menyambut Aidul Adha. Semoga ada pelajaran dan iktibar yang kita dapat. Semoga Allah merahmati kita dan memakbulkan ibadat saum Arafah yang kita lakukan ini. Semoga ada kebaikan. Terima kasih kepada Pakcik, kepada Abah Syarif sebagai pengurusi dan semua jemaah yang ada. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Kita jumpa esok. Pukul 8 suku kita jumpa. InsyaAllah kita cuba patuh dengan SOP kerajaan. Sebab kali ni pun mereka mengambil tindakan yang agak inilah, keras sikit kan. Kita bawa lah sejadah kita, ambil wuduk siap-siap, pakailah topeng, apa boleh pakai kita pakailah. Pakai baju raya jangan lupa. Daripada rumah lagi jalan dalam kereta tu bertakbir. Lepas semayang pun kita takbir. Dalam kereta jalan nak mai pun takbir. Ini keistimewaan Aid Aid Adha ini. Semoga Allah berkati kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, meja ni tak ada kan, ada belakang. Boleh? Ya. Ni mic ni lah. Boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن